أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran sekali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, agar kita dapat pagi ini menambahkan ilmu kita dalam pembelajaran memahami bahasa Al-Quran, kalamullah, agar dengan pemahaman itu dia menjadikan panduannya kepada kita untuk mengaturkan kehidupan kita setiap hari. Saya terus berkongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sambungan pembelajaran kita semalam, di mana kita melihat contoh-contoh kalimah Al-Quran yang dibina daripada lam amar, ya. Lam amar, malam kita berkongsi dengan tuan-tuan ayat surah An-Nisa ayat ke-9, ya. An-Nisa ayat ke-9, kalimah ke-34, iaitu wal yaqulu, ya. Wal yaqulu, kita dapati di sini ada lam amar, ya. Lam amar yang mana? Yang inilah, ya. Dan pada masa yang sama juga kita akan lihat di sini dalam kalimah ni pun sama juga, ada lam amar juga, ya. Bila lam amar, kalimah selepasnya akan mengambil bentuk fi'il mudhari' yang majzum. Ya, dalam konteks ini fi'il mudhari' majzum yang jamak. Begitu juga di sini, ya, ini adalah fi'il mudhari' majzum yang juga jamak, ya, yang membawa erti apa? Falyattaqullah, bermaknanya maka hendaklah mereka, ya. Mana mereka itu ialah yakni dengan waw alif ziyadah tu menunjukkan mereka, iaitu orang yang ketiga ramai, ya. Orang ketiga yang ramai, ghaibun majmu'un, ya, majmu'. Jadi maknanya mereka. Begitu juga di sini, ya. Ya dengan waw alif ziyadah menunjukkan fa'ilnya yang jamak, orang ketiga mereka, ya. Dan hendaklah mereka mengatakan, ya. Hendaklah mereka mengatakan. Itulah bentuk penggunaan lam amar di dalam Al-Quran, ya. Dan bila lam amar digunakan, dia mesti dimulakan dengan harfun ataf, ya, sama ada waw ataf ataupun fa ataf, ya. Fa ataf, dia boleh juga apa-apa ataf yang lain, ya. Dia akan mengambil lam yang bersukun, ya. Lam yang bersukun, ya. Cuba kita lihat di dalam Al-Quran, apakah contoh-contoh selain pada ayat ini yang kita boleh lihat dia adalah lam amar, ya. Okey, saya bawa tuan-tuan kongsi dengan tuan-tuan di ayat Al-Baqarah ayat 283, ya, iaitu ayat yang terpanjang sekali di dalam Al-Quran tu. Al-Baqarah 283, ya. Mana ayat ni? Ayat muka surat 48, yang di mana Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, ya. Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu berhutang, ya. So iza ni, iza apa? Iza syartun, ya. Dipanggilkan iza dharah makan syartun, dia mengambil bentuk syarat, ya. Maknanya
sekiranya, ya, sekiranya tadayantum, sebab belum lagi berlaku, ya, sekiranya dia menggunakan madhi ni kenapa? Sekiranya kamu telah, maknanya bila berlaku tu kamu telah pun selesai melakukan hutang, mengambil hutang, ya, sebagai contoh bidai ini dengan hutang ila ajalin musamma, yang bertempoh, hutang yang bertempoh, ya, pinjam dengan kawan RM100, ya, janji nak bayar bulan 9, itu hutang bertempoh, ya. Jadi Allah kata apa? Faktubuh, maka ini adalah fi'il amar yang direct, ya, fi'il amar yang direct sebab dia menunjukkan kepada orang yang kedua, mukhatab, ya. Faktubuh, maka, ya, maka maka tuliskanlah kamu semua, tulislahkan kamu semua akan hutang itu. Itu maksud ini direct amar dipanggil, ya, direct amar. Kemudian Allah sambung dengan indirect amar. Ini dia, ini contoh yang kita nak ambil hari ini. Ada lam lam amar, ya. So dipanggil sini imperative lam prefix. Ini bahasa Inggerisnya lah. Imperative tu maksud dia apa? Amar. Lam amar prefix, ya, ini dia. Jadi Allah kata apa? Wal yaktub, ya. Jadi yaktub adalah fi'il fi'il mudhari yang majzum, ya. So ini adalah fi'il mudhari yang majzum. Apakah yang menyebabkan dia majzum? Ialah lam amar ni, ya. Dan untuk lam amar tu berada di dalam kalimah ni mesti ada waw ataf. Di sini, ya, waw ataf, ya, coordinating conjunction, ya. Jadi Allah kata apa? Dan tengok, ya, apabila lam amar dia ditujukan kepada orang yang ketiga, jadi dan hendaklah menulis. Dan hendaklah menulis. So bukannya dan tulislah, bukan, ya. Berbanding dengan yang tadi, dan hendaklah kamu menuliskannya. So ini direct amar. Faktubuh untuk ramai. Jamak. Ada waw ni sebenarnya ada alif ziyadah, tetapi alif ziyadah tu digugurkan, ya, dihazafkan sebab ada who objek ni, ya. So objek ni, who ni adalah objek yang masukkan nya ni. Nya tu adalah objek, iaitu hutang tadi. Maka tulislah kamu hendaklah menuliskannya. Maksud dia apa? Direct, arahan kepada kamu ni, orang kedua, ya. Sedangkan di sini wal yaktub, dan hendaklah menulis. Tidak ada kamu di sini, ya. Tidak ada kamu. So siapa yang diarahkan sini ialah orang yang ketiga, iaitu ia. Ia tu dia, ya. So siapakah dia tu? Ialah dia tu menunjukkan kepada si penulis, ya, si penulis. Kalau kita tengok ayat tu, mana dia tadi? Ayat ni panjang, ya. Kita mula daripada awal. Wal yaktub, maka hendaklah menulis, ya. Siapa yang hendaklah ditulis itu ialah yani katibun, seorang penulis tu. Ini orang ketiga, ya. Jadi Allah kata maka hendaklah dia, iaitu seorang penulis, ya, menulis. Itu cara menterjemahkannya, ya. So bila kita menterjemahkannya, kita masukkan penulis ni ke dalam sini, ya. Maka hendaklah dia, iaitu seorang penulis, menulis, ya, menulis bainakum, di antara kamu, bil adli, dengan adil. Ya, itu cara nak memahami konstruk, ya, di dalam ayat ni, ya. Sebab
Ya ni adalah ditujukan kepada katibun. Katibun ialah fa'ilnya, ya, pelakunya kepada kalimah fi'il mudhari' di sini, ya. Jadi bukannya ditujukan kepada kamu, tapi ditujukan kepada orang ketiga, seorang penulis, katibun. Katibun ialah ya di sini, ya. Itu yang dimaksudkan kan ayatnya. So ini contoh di dalam Al-Quran, ya, di mana lam ta'lil, ya, lam amal digunakan dalam, ya, konteks yang sama dengan ayat tadi di surah An-Nisa tadi, ya. So kalau kita tengok di dalam muka surat ni ada beberapa kali lam amal digunakan, ya. So ini yang pertama, makna dia tadi sini, ya, wal yaktub. Tetapi apabila ba ni bertemu dengan ba ni sukun, ya, tuan-tuan, wal yaktub. Kalau kita menyebut kalimah ni, kita bunyikan qalqalah dia, wal yaktub, sebab dia ba yang sukun, ya. Tetapi dalam membaca dalam ayat itu, apabila kita wasal, so ba ni dihazafkan, ya, ba ni tidak disebut di dalam bacaan. Sebab apa? Sebab dia sudah dimasukkan ke dalam ba yang di dalam kalimah bainakum. Sebab itulah ba yang sini, asal ba ni tidak ada tasydid, ya. Ejaan dia sebenarnya by itself dia tidak ada tasydid. So di manakah datangnya tasydid ni? Apabila ada ba yang sukun dalam wal yaktub, sini sukun, ya, kemudian bertemu dengan ba yang berbaris, so dia berlaku idgham mutamasilain, ya, idgham mutamasilain, iaitu pertemuan dua huruf yang sama, satu sukun, satu berbaris. So bila bertemu idgham mutamasilain, so sukun dalam huruf yang pertama tu dihilangkan, kemudian ba tu ditasydidkan. Nah itu yang dimaksudkan dengan apa tu penulisan, ya. So tuan-tuan kena mahir menulis ni sekali, ya, mengenal kalimah. Kalau tak mahir penulisan belum lagi lengkap, ya. So pastikan ejaan dengan penulisan tu tuan-tuan juga mahir, ya. Tanda tasydid menunjukkan apa? Terdapatnya dua huruf. Dalam konteks ni dua huruf ialah ba dengan ba. Sebab itulah ditandakan dengan tasydid. So bila kita membaca wal yaktu ni, tu ni bypass ba, ya. Tu ni terus ke ba sini. Tubainakum, ya. Tu pergi ke sini terus. Yang ni telah dihazafkan, ya, di dalam bacaan. Sebab itulah tanda sukun tu tidak ditulis kerana ba ni tidak lagi disebut di dalam bacaan, tapi dia hanya dituliskan dalam bentuk tulisan saja. Ya. Dan hendaklah dia, siapa dia tu? Katibun. Yang ni, ya, katibun. Lepas tu balik sini, ya, menulis. Dan hendaklah dia, iaitu seorang penulis, yang ni seorang penulis itu menulis bainakum, di antara kamu, bil adli, ya, iaitu dengan adil, ya. Kemudian Allah sekali lagi gunakan lam ta'lil di sini pula. Sekarang ni di sini ialah wal yaktub, menggunakan waw ataf, ya. Tapi di sini Allah guna fa ataf, ya, fa. Sekarang ni fa, beza dia fa saja. Okey, dan di sini ba ni dituliskan sukunnya kerana apa? Kerana kalimah selepasnya bukannya ba, ya. Jadi dia fal yaktub. So di sini ba ni hendaklah dizahirkan, ya, bunyinya, iaitu makhraj dan sifatnya kena zahirkan kerana dia bertemu dengan waw, ya, waw. Jadi dia tidak di sini ba yang sukun bertemu dengan ba, jadi dia dihazafkan, ya, digugurkan dalam bacaan. Tapi di sini kita bila ada tanda sukun, bermakna huruf tu kita kena bacakan, ya, kena sebutkan dengan jelas, ya, makhraj dan sifatnya
dengan jelas, ya. Fal yaktub, lepas tu wal yumlil. Okey, di sini ini tadi terdapat lam lam amar, ya, menjadikan yaktub adalah fi'il mudhari' yang majzum, ya. Ini singular lah, ya, ya, bukan jamak, ya. Maka dan sini maka, ya, maka hendaklah ia, ia disebut ia, maknanya orang ketiga, ya. So siapakah orang ketiga ni? Sekali lagi dia merujuk kepada katibun tadi, ya. So hendaklah penulis tadi menulis, ia menulis, okey. Dan Allah kata sekali lagi arahan Allah, ya, kepada mereka-mereka yang berhutang ni, wal yumlil, wal yumlil ni asalnya ialah sukun, ya. Mula-mula sebelum di baris bawah ni dia adalah sukun sebab dia majzum. Dari perkataan mim lam lam ni, ya, menjadi wal yumlil, dan hendaklah dia membacakan. Ya ni ialah dia terrefer kepada siapa? Pada orang yang sama, katibun ni tadi, ya. Jadi katibun ni Allah kata wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahullah. Ya'ba ni maknanya apa? Enggan. Jadi Allah kata apa? Dan janganlah hendaknya dia enggan, ya. Ini adalah satu lagi bentuk, iaitu kita panggilkan fi'il nahi yang indirect. Ada amal direct, ada nahi direct. Ada amar indirect dan ada nahi yang indirect juga. So ini bentuk dia. Biasanya kalau direct nahi dia ta, ya, wala ta'ba, ya, wala ta'bad, ya. Dan dia tak boleh katibun lah sebab wala ta'ba tu kepada kamu, ya. Tapi tak ada apa di sini, bukan kamu, di sini ialah dia. Dan janganlah hendaknya dia. Itu maksud dia. Janganlah hendaknya dia, dia tu siapa? Katibun ni penulis itu ayyaktuba, ya, maknanya enggan. Janganlah hendaknya ia enggan, iaitu katibun tu enggan untuk menulis. Ayyaktuba, bila ada an dia mestilah mengambil fi'il mudhari' yang mansub, sebab itu ba ni berbaris atas, ya. Maknanya maksud dia, apa dia ni, hendaklah katib tu menulis lah. Itu maksud dia. Janganlah hendaknya penulis itu enggan untuk menulis. Apa maksud dia? Maknanya arahan untuk menulis lah. Ya. Arahannya adalah untuk dia ni, katibun ni menulis. Menulis kama 'allamahullah, seperti apa-apa yang Allah telah mengajar dia. Ya, maknanya untuk menulis ni ada cara-cara dia, dan dia kena ada ilmu yang nak menjadi penulis kepada orang yang berhutang. Jadi Allah kata, sambung lagi, maka hendaklah dia menulis menuliskan hutang itu. Bukan setakat menulis saja, dia hendaklah wal yumlil, dan hendaklah dia membacakan hutang, kes hutang tu, ya, apabila nanti diperlukan, ya. Sebagai contohnya kalau ada perbalahan, kalau perlukan persaksian, jadi dia ni kena bacakan apa yang dia tulis tu. So ini pun lam amar, ya. Lam amar mesti ada ataf dia. So asal lam ni adalah huruf yang sukun, tetapi sebab dia berjumpa dengan allazi di sini, lam yang bertasydid, ya. Jadi lam tu perlu dihidupkan. Kalau dia tak sukun, dia tak boleh bunyi, ya, tak boleh nak sambung. So dia kena hidupkan dengan tanda sukun. Jadilah wal yumlili. Ya, asal dia ialah wal yumlil, ya. Lepas tu Allah sambung lagi sekali lagi dengan menggunakan lam amal dalam
dalam kalimah wal yattaqi. Asal qaf ni ialah juga okey, dalam konteks ni qaf ni baris bawah yang menunjukkan sukun sebab sebelum tu dia ada ya, ya. Dia ada huruf ketiganya ya ni telah digugurkan, ya. Gugurkan dalam kalimah ni sebab dia dah jadi majzum. Ya ni ejaan sebenarnya ialah ittaqa. Di sini adalah alif maksurah. Alif maksurah ni bila dijazamkan dia akan gugur, ya. Jadi hilanglah alif maksurah tu, ya, tapi bila dalam bentuk fi'il amar qaf ni mengambil baris bawah, ya. Jadilah wal yattaqi. Wal yattaqi maknanya dan hendaklah dia, sekali lagi ya ni adalah orang yang ketiga, bertakwa, ya. Bertakwa ni hendaklah dia bertakwa. So lam ya ni adalah orang ketiga, bukannya perintah kepada orang yang kedua, ya. Maka hendaklah dia bertakwa. Okey. So sekarang dah dapat berapa contoh lam amal digunakan? 1, ya. Kemudian 2, fal yaktub. Kemudian wal yumlil, ya, wal yumlil, dan wal yattaqa. Apa ni? Okey, habis semula. Okey, wal ya ni, ya. Okay. Wal yattaqi. Wal yattaqi. Okey. Okey, mungkin tuan-tuan kalau nak mengenal bentuk ni, kita boleh lihat di bawah sini, ya. Lihat di bawah sini. Klik di sini, tuan akan dapati wal yat, ni ada ta yang bertasydid ni menunjukkan apa? Dia kalimah ni mengambil wazan yang ke-8, ya. Ni tuan-tuan boleh lihat sini, verb form 8 dah. Ya. Mudhari' dia ialah yattaqi. Ya, yattaqi. So apabila dijazamkan, ya ni digugurkan lah, ya. Ya ni digugurkan, dia jadilah ittaqi. Ya, ittaqi di sini, itulah yang membentuk kalimah. Lepas tu tambahkan lam amar ni, ya, dan tambahkan waw ataf. Jadilah wal yattaqi, ya. So apabila lam amar dimasukkan, ya, ke dalam kalimah yang ini, ya, ni sebab dia mudhari', lam ni dimasukkan di sinilah, wal yattaqi, ya. Jadi bila jazam, ya ni digugurkan, ya, digugurkan. Okey, so itu contoh yang keempat, ya. Wal yattaqillah. Kemudian sekali lagi Allah gunakan wal yumlil tadi, sekali-kali Allah menggunakan dalam di sini sekali lagi huwa fal yumlil, ya, itu arahannya sama. Di sini dan hendaklah dia membacanya, ya, membaca hutang tu. Di sini pun samalah, huwa fal yumlil juga, ya. Jadi juga maka hendaklah dia membaca, ya. Makanya waliyuhu, kepada wali, dan waliyuhu ni ialah dan walinya sekali, ya, bil adil, ya, dengan adil, ya. Okey, cuba kita ada tak penggunaan lam amal lagi? Tak ada, ya, itu saja. Okey. So Doktor, wala ya'ba tu dia ada alif maksrah kan dekat ujung, tapi sebab dia majzum, dia alif maksrah tu dihazaf kan? Ya. Wala ya'ba. Sebab 3 huruf akar dia ini apa? Alif, ba dengan ya.
alif ba ya. Yang ni pun ya tu pun dihazafkanlah apabila dia dalam bentuk jazam ya. La ya'ba ni adalah jazam ya. Jadi bila jazam huruf akhir tu yang ilah tu digugurkan. Ini kursi tu. Ya, so dia ni dipanggil indirect nahi ya. Ada tak direct nahi? Kita tengok ada tak ni malam macam ni. Tengok sini, adakah dia direct wala tasamu an taktubu. Ini direct nahi. Bila ada ta ni, janganlah kamu ya. Jamak tu ini direct lah. Itu bentuk direct direct nahi. Kalau kita tu, janganlah kamu jemu. Itu wala tasamu, la dia belakang ni, dan jangan ya kamu jemu. Itu direct tu kepada orang kedua ya. Kalau orang ketiga dia tak gunakan ta, dia akan gunakan ya ya, iaitu sama ada jamak ataupun mufrad. Dalam konteks ini dia mufrad ya. Kalau jamak dia akan jadi apa? Wala ya'bu ya, tambah waw alif ziyadah, ba ni akan tukar kepada baris hadapan ya. Wala ya'bu, dan janganlah hendaknya mereka enggan. So dalam konteks ni kenapa mufrad? Sebab katibun ni singular. Kalau jamak katibuna boleh jadi wala ya'bu katibuna. Itu cara dia ya, konstruk dia ya. Okey, 7.43. Okey, saya nak tunjukkan satu lagi contoh juga lam amal ni di dalam ayat Baqarah juga, iaitu ayat 186 ya, 186. Sahabat-sahabat QHS Academy ni patut dia dah familiar sebab banyak latihan ya dia buat untuk mereka membaca sebelum memulakan kelas ya. Iaitu di sini ya. Fal yastajibu ayat 186 kalimah ke-12 ya. Fa adalah ataf, dipanggilkan istinafiyah, resumption particle, maka hendaklah mereka ya, juga indirect amal, bukannya kamu tapi mereka, dia jadi indirect amal. Orang ketiga ghaibun, ya dengan waw alif ziyadah ni menunjukkan mereka ya. Ya dengan waw alif ziyadah tu adalah mereka ya. Sim dengan ta ni menjadikan dia bentuk wazan ke-10. So bermakna yastajibu ni ialah apa? Fi'il mudhari' maklum wazan ke-10 ya. Fi'il mudhari' maklum wazan ke-10 jamak yang majzum. Itu dia ya. Kenapa dia majzum? Sebab ada lam amal di sini ya. Dan untuk menjadikan lam amal yang berbaris sukun, dia kena ada harfun ataf di awalannya. Kalau tak ada harfun ataf, untuk menjadikan dia amal indirect, lam ni akan mengambil baris bawah, iaitu dia akan jadi liyastajibu. Liyastajibu ya. Tapi dalam konteks ni dia bukan li, dia adalah lam yang sukun ya. So ini satu. Kemudian sekali lagi kalau kita tekan di sini di bawah ni, tuan akan tengok dia ada bagi ni dia wazan yang ke-10. Yang saya kata tadi ya, bila ada sim dengan ta ni ya, menunjukkan dia mengambil wazan yang ke-10 ya. So kalau kita teruskan, kita akan tengok dapati ada satu lagi di sini selepas tu, iaitu wal yu'minu bi. Yang tadi fal yastajibu li, lepas tu Allah tambah lagi wal yu'minu bi. Sekali lagi ini adalah fi'il amal yang indirect, yang menunjukkan kepada orang ketiga mereka ya. Ya dengan waw lizadah bermakna mereka. Lam amal bermakna hendaklah ya. Dan hendaklah mereka buat apa? Beriman. Ya, itu lam
amar. Ya, lam maknanya lam amar ni sama makna dengan lam ta'lil. Ya, supaya, hendaklah. Itu samalah. Ya, cuma bezanya kalau lam ta'lil dia mengambil apa? Dia mengambil i'rab yang mansub, bukannya majzum. Ya, tapi ejaan dia sama. Dia juga menggunakan wa alif ziyadah, tapi i'rabnya bukannya majzum tapi mansub. Ya. Tetapi kalau li amar dia tetap majzum. Ya, dia tetap majzum. Tapi konteks dia sama. Ya, supaya mereka beriman, hendaklah mereka beriman. Cuma hendak ni dia lebih kuat lagi, ya. Lebih kuat dia punya impact tu kerana dia dalam bentuk fi'il amar, ya. Kalau waliyu'minu dalam bentuk lam ta'lil, dia hanya cadangan. Ya, dia hanya cadangan untuk mereka beriman. Dia bukan dalam bentuk arahan tapi bentuk cadangan, ya. Kalau lam amal dia adalah arahan, tapi arahan secara direct, ya. Bentuk nasihat yang mana menasihat tu dengan kekuatan, ya, dengan agar dia betul-betul beriman. Itu maksudnya lam amal, ya. Okey. Saya ingat kita cukup untuk perkongsian kita hari ini. Untuk menjelaskan kalimah wal yaqulu yang kita jumpa tu dalam bentuk fi'il mudhari' jamak yang majzum disebabkan oleh lam amar di dalam Al-Quran membentuk fi'il mudhari' yang secara indirect, ya. Indirect tu kita panggil fi'il amar lil ghaibi, ya, untuk orang ketiga. Okey, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Doktor.